Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Fazil dan saya akan menerangkan seperti tentang apa itu jabatan. Jabatan merupakan struktur yang tak awal dibina dari dalam tabanan manusia. Jabatan berfungsi sebagai penghubungan untuk menyeberangi sebuah halangan seperti lembah ataupun sungai. Antara jenis-jenis jabatan yang kita dapat lihat sekarang ni adalah jabatan jenis trust. Bentuk jabatan ini sangat unik kerana mempunyai gabungan beberapa bentuk segitiga. Kebolehannya untuk menerima tekanan dan juga dari satu tempat dan sebarkan ke seluruh bentuknya menyebabkan ia sangat stabil dan sangat kuat. Jadi jabatan itulah yang kami pilih untuk jadikan sebagai projek yang akan menjalankan ini. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi. Dan untuk hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membina jambatan, iaitu desain jabatan yang kami buat untuk projek kami. Terus kepada perbincangan, pertama sekali kita perlu pergi ke geometri, pilih structure wizard dan seterusnya pilih overbridge, double klik dan masukkan dimension yang telah ditetapkan. Untuk projek ini kami memilih untuk membuat 10 meter panjang, ketinggian 3 meter dan kelebarannya 2 meter. Untuk number of bay along the line, kami memilih untuk memasukkan 10 point, lepas tu apply. Ni dia akan tunjuk preview sebelum projek dibuat. Lepas tu tekan pangkah dan dia kita perlu tekan yes. Seterusnya untuk properties, iaitu bahan yang kita guna untuk membuat jambatan ini adalah menggunakan steel. Caranya adalah kita pergi ke section database, pilih British dan cari UC set dan pilih dimension 300 UC 305 darab 283. Lepas tu add dan close. Lepas tu tekan yang ni dan assign to view. Lepas tu assign. Lepas kita masukkan properties, iaitu material yang digunakan untuk jambatan, kita pergi kepada support. Untuk support kami pilih untuk menggunakan simply supported, iaitu pin dan juga roller. Caranya untuk masukkan adalah tekan klik dan fix, pergi dekat fix dan tekan add untuk pin. Seterusnya gunakan pin fix bar untuk roller, tapi kita perlu release FS, FZ dan juga semua moment. Lepas tu kita tekan add. Setelah memasukkan support, kita perlukan loading untuk kita analisisnya. Untuk loading, terdapat dua loading yang dimasukkan. Yang pertama adalah dead load. Untuk dead load, loading yang digunakan adalah surface, iaitu berat bagi bahan itu tersendiri. Seterusnya adalah live load. Live load yang kami gunakan adalah uniform load yang mempunyai nilai 20 kg yang bersama dengan 19.61 kN. Kita tekan ini, lepas tu kita assign to view. Lepas tu kita akan dapat yang macam ni, assign to use cursor to assign. Terus kita assign, kita tekan yang ni sepanjang bridge ini. Selepas memasukkan loading, kita boleh melakukan analisis. Pertamanya kita perlu define command dan perform analysis dan gunakan apply, tekan add. Dia akan keluar hasil seperti ini.
dan selepas itu pergi ke post analysis, define command dan pilih analisis yang anda perlukan dan add. Selepas itu anda boleh run analisis. Untuk memastikan desain yang anda lakukan adalah stabil dan betul, anda perlu memastikan bahawa area yang ada adalah kosong, warning kosong dan juga note kosong. Seterusnya, untuk mendapatkan data yang diperlukan, kita boleh pergi ke view output file dan print maklumat yang ada. Untuk selain itu, anda juga boleh pergi ke go to post processing mode dan select ke semua load yang ada, apply dan OK. Selepas itu pergi ke report dan anda boleh memilih data mana yang anda perlukan di dalam report anda. Seperti contohnya, untuk input saya memilih jenis material yang digunakan, support dan juga jenis beam dan juga jenis load. Lepas tu masukkan seperti ini. Anda juga boleh memilih output iaitu result yang anda dapat selepas anda lakukan analisis. Seterusnya anda boleh masukkan picture juga. Itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, nama saya Muhammad Zamuddin bin Dauri, nombor kad matrik iaitu 90418. Saya akan menerangkan analisis bagi projek ini. Okay, selepas menentukan geometri dan spek bagi projek ini, kita akan analisis projek dan run analisis. Untuk mendapatkan nilai bagi deflection, kita tukar cursor, beam cursor untuk select beam. Kita pergi pada beam yang kita nak menentukan deflection, kita double click, kita pergi ke deflection. Okey, untuk itu kita perlukan kita tetapkan pada Y direction. Okey, ini tabulate data menunjukkan bahawa 5 merupakan node 5 dan 6 merupakan node 6 dan beam 5 adalah menghubungkan daripada node 5 ke 6. Di bawah ni adalah deflection bagi beam ini, iaitu negatif menunjukkan arah ke bawah, dan deflection di bawah beam pada node 6 adalah negatif 0.02. Kita juga boleh lihat dengan beam yang sebelah dia, double click pada deflection Y direction. Pada Y direction juga sama, iaitu negatif 0.02 meter deflection di bawah node 6, iaitu pada center of the bridge. Kemudian untuk mendapatkan internal force bagi setiap beam adalah kita pergi pada beam force detail, iaitu pada kolom bawah ni, pada ruangan beam result. Dan di sini terdapat banyak terdapat semua beam yang berada di dalam struktur ini. Contohnya bagi beam 11, pada beam 11 nilai negatif menunjukkan ia adalah compression dan positif non available. Begitu juga untuk beam-beam lain untuk menentukan nilai internal force-nya. Okay, we continue about the analysis of the project bridge with the manual calculation. Okay, in the manual calculation that we are using is the inspection method. Kita menggunakan method inspection ni kerana method ini tidak perlukan free body, tidak perlukan drawing joint free body diagram seperti method of joint ataupun method section of method. Kemudian method ni boleh dikalkulate dengan direct pada truss diagram, free body diagram, untuk mendapatkan pengiraan yang lebih laju. Kita check determinacy of the truss, itu menggunakan formula M plus R sama dengan 2J. Kemudian kami dapati truss ni adalah vertical J determinate. Untuk step kedua adalah kita calculate the reaction at the support menggunakan 3 equilibrium equation untuk mendapatkan nilai support pada pin support dan juga rolling support.
untuk step kedua, kita menggunakan diagram yang besar untuk mengira calculate the real force. Dan real force ni boleh calculate pada diagram tu terus, iaitu pada direct diagram. Kemudian kita tabulate the result di dalam table untuk menunjukkan pengiraan yang telah dibuat, dan ini adalah merupakan nilai internal force bagi manual calculation yang telah dibuat. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, setelah bertahun-tahun lamanya, ramai orang telah mencipta begitu banyak reka bentuk untuk membina jambatan yang dapat disesuaikan dengan aplikasi yang mereka ingin gunakan. Pada masa kini, ramai orang yang menginginkan jambatan yang tidak hanya dapat menampung beban yang banyak, tetapi pada masa yang sama mempunyai penampilan estetik yang baik. Untuk mencapai objektif projek ini, beberapa analisa perlu dilakukan untuk memastikan jambatan itu stabil. Percubaan dengan bahan yang digunakan adalah perkara biasa dalam analisis, dan tidak juga dilupakan dimensi objek memainkan peranan yang besar untuk menentukan kestabilan jambatan. Untuk projek analisis struktur ini, kami cuba membuat beberapa reka bentuk sebelum menemui yang terbaik. Pemeriksaan seterusnya masih perlu dilakukan untuk memastikan reka bentuk jambatan dapat bertahan dengan lama. Sekian, terima kasih.